Di pantai barat Semenanjung telah pun merekodkan takat hujan yang cukup tinggi dan kita baru lagi dalam fasa peralihan, belum lagi memasuki monsun timur laut sendiri. Dan kita akan mengenali sebenarnya apakah persiapan dan kesiapsiagaan JBPM dalam menangani isu yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Dan bersama kita hari ini Datuk Abdul Wahab Mat Yassin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat ya? Okey, alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa. Okey. Mungkin Datuk, kita dah melihat sedikit sebanyak informasi yang perlu kita tahu tentang keadaan terkini. Dan mungkin Datuk sendiri nak kongsikan berkenaan dengan statistik panggilan yang diterima oleh JBPM daripada mungkin mangsa-mangsa di kawasan-kawasan yang terjejas ini setakat fasa peralihan monsun setakat ini. Untuk tempoh peralihan monsun yang bermula daripada Oktober hingga November, itu fasa peralihan, dan bagi Jabatan Bomba setakat ini kita telah pun menjalankan tugas-tugas operasi menyelamat yang berkait dengan situ banjir ini adalah lebih kurang 346 kes. Yang tertinggi adalah pada bulan Julai baru-baru ini, di mana terdapatnya banjir-banjir kilat lah. Dan operasi telah pun dapat dilaksanakan dengan baiklah. Dan kita fahami juga daripada segi kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat sendiri menghadapi fasa peralihan monsun, mungkin daripada pengalaman sebelum ini, tahun-tahun sebelumnya sebagainya. Apakah jangkaan tahun ini dan juga pada ketika ini bilangan aset dan juga anggota adakah mencukupi? Kita faham juga kan, dan musim COVID-19 ini juga ada juga cabarannya. Jadi daripada segi persiapan JBPM dan anggotanya bagaimana, Datuk? Okey, alhamdulillah lah. Walaupun kita dalam tempoh menangani isu COVID-19 ini, dan Jabatan Bomba juga terlibat secara langsung dalam khususnya operasi sanitasi awam, dan juga pembinaan mangsa yang terlibat dengan gejala COVID ini. Dan pada masa yang sama kita juga memberi keutamaan terhadap persediaan jabatan bagi tempoh musim peralihan monsun yang telah bermula pada ketika ini, di mana semua arahan telah dikeluarkan ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Bermula bulan Julai lagi kita dah keluar arahan, dan semua negeri telah diminta memastikan semua aset-aset darat dan marin ini diselenggara dan berada dalam keadaan baik, serta dari segi keanggotaan sendiri telah pun menjalani latihan untuk tujuan menyelamat pada musim banjir, juga pengendalian bot di kawasan-kawasan yang punya banjir dan berarus deras lah. Jadi kemahiran ini telah pun semua negeri buat persediaan. Yang cabaran kita sikit kalau sekiranya di musim COVID banjir serentak ini satu langkah yang telah pun kita tetapkan kepada semua pegawai dan anggota yang terlibat dalam operasi ini supaya mengambil langkah-langkah yang selamatlah untuk tujuan operasi dan menghindari jangkitan COVID-19 kepada pegawai bomba juga. Menyentuh berkenaan mengambil langkah-langkah keselamatan bagi diri anggota sendiri dan juga rakyat yang diselamatkan itu, adakah terdapatnya SOP mungkin yang khususnya telah pun diadakan, mungkin yang telah pun dibincangkan dengan pihak KKM barangkali berkenaan dengan penerapan SOP ini ketika menjalankan operasi membantu rakyat yang terjejas, Datuk? Untuk penyediaan SOP ini memang kita telah ada SOP khusus untuk pengurusan banjir. Itu yang kita sediakan sebelum fasa COVID-19 wujud. Dan pada untuk ketika ini kita telah menyesuaikan arahan-arahan KKM itu dengan tugas operasi. Selagipun kita merupakan frontliners yang mana telah pun menerapkan semua aspek keselamatan dari segi COVID-19
ini di mana semua negeri telah pun dibekalkan dengan sarung tangan, face mask dan lain-lain untuk tujuan sanitasi sekali. Jadi setiap peralatan juga selepas digunakan kita perlu sanitasi. Baik. Baik, mungkin berdasarkan pengalaman dan pantauan Datuk sendiri kan, kita melihat pastinya ada cabaran-cabaran untuk mendapatkan akses ke rakyat ataupun mereka yang terjejas di kawasan-kawasan tertentu. Kita faham yang secara geografi ini, kawasan di negara kita ni memang agak mencabar dan berbeza sekali. Jadi daripada segi pengendalian JBPM untuk mendapatkan akses, memastikan sampainya bantuan itu pada masa yang sepatutnya secepat mungkin, adakah itu antara kekangan yang dilihat pada ketika ini, Datuk? Ya, memang benar. Tapi dari segi jabatan kita, alhamdulillah lah, kita telah mempersiapkan dari segi aset-aset darat dan udara bagi operasi-operasi menyelamat di kawasan-kawasan pendalaman ataupun kawasan yang terputus hubungan laluan darat, mana kita selain daripada mempunyai bot yang boleh bergerak di air dan di darat, amphibious boat kita telah ada sebanyak 16 buah di setiap negeri ada, dan juga kita mempunyai aset udara di mana kita mempunyai sebanyak 9 buah heli, di mana kita telah ada 3 pengkalan udara, iaitu di Perai, Pulau Pinang, di Subang dan juga di Miri, Sarawak. Mana bagi tujuan ini penggunaan aset udara amat membantulah dalam operasi di musim banjir ini. Baik. Dan akhir sekali, Datuk, sekali lagi nak jadikan satu nasihat bagi rakyat Malaysia kita yang masih melalui fasa perolehan monsun dan akan melalui monsun timur laut November ini. Apakah persiapan yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita juga memberikan kelangsungan bagi pihak JBPM juga untuk menghulurkan bantuan, dan mungkin persiapan diri sendiri di rumah sekiranya bencana berlaku, Datuk? Okey, Sofia, itu memang satu perkara yang wajib disampaikan dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di kawasan yang kerap berlaku banjir, sama ada banjir kilat ataupun banjir pada monsun timur laut atau musim tengkujuh. Jadi di antara persediaan masyarakat itu perlu bersiap sedia apabila terdapat jumlah hujan yang tinggi atau berterusan, maka mereka telah boleh bersiap sedia, khususnya memastikan setiap dokumen-dokumen penting disimpan di tempat yang selamat dan mudah untuk dibawa semasa perpindahan lah. Dan juga memastikan aset-aset ini ditempatkan di tempat yang selamatlah, tempat yang tinggi, serta mematuhi arahan setiap pihak berkuasa lah. Bukan sahaja daripada bomba, malah mana-mana agensi penyelamat yang terlibat itu, kalau kita keluarkan arahan, mereka selalu alert dengan siaran-siaran media. Terdapat peningkatan air dan sebaiknya mereka segera berpindah sebagaimana yang diarahkan. Kalau ada ahli keluarga yang dari tahap kesihatan berumur tua ataupun mengalami sakit, lebih baik dipindahkan di rumah saudara yang lebih selamat, tidak terlibat dengan banjir ataupun di mana-mana pusat pemindahan yang disediakan oleh kerajaan. Baik. Terima kasih atas peringatan tersebut, Datuk. Kita betul hargai masa Datuk di sini memberikan war-war yang saya kira agak penting. Walaupun kita mendepani wabak COVID-19, ini juga antara bencana yang kita pun lalu tahun ke tahun. Jadi ini menjadi peringatan yang besar bagi semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Abdul Wahab Mat Yassin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih. Sama.